Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video untuk diberikan reaction berkaitan tentang isu satu dakwaan kalau baca doa ini Rasulullah SAW kata boleh mati syahid. Jom kita dengar video berkenaan dahulu sebelum kita berikan reaction berkaitan tentang hal ni. Yang tadi kita beritahu tentang pernah saya tak bagi amalan tentang Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ada kan? Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amalan ni Nabi sebut siapa yang baca 25 kali sehari, jika mana dia mati, maka Nabi kata dia mati dalam keadaan yang mati syahid. Dulu kita tak jumpa hadis ni, riwayat Tabrani. Dulu syekh kita, guru kita suruh kita baca je. Dia kata siapa yang baca doa ni dia dapat mati husnul khatimah. Mana orang yang mati syahid ni husnul khatimah. 25 kali. Lepas subuh 25, lepas maghrib 25. Bukan payah sangat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, apabila saya dapat makluman tentang hadis ini, saya nampak secara awalnya nampak ada sikit sifat mujazafah atau sifat berlebih-lebihan. Tetapi disiplinnya, kalau kita nampak sesuatu itu bersifat mujazafah, jangan kita terus kata bahawa ia adalah palsu ataupun ia tak sahih langsung. Tetapi kita perlu buat semakan. Dan itulah yang kita lakukan. Kita buat semakan. Apatah lagi apabila ustaz itu hanya menyebutkan tentang pahala mati syahid yang sudah pasti ia tak sama dengan syahid yang sebenar-benarnya. Sebagaimana orang yang sakit kerana kemalangan atau sesuatu yang bukan terhasil daripada perbuatannya yang sengaja, maka apabila dia mati, dia juga mendapat ganjaran pahala mati syahid. Memang ada tak pahala mati syahid? Ya, memang ada pahala mati syahid. Sahabat-sahabat, daripada sudut hadis, doa yang diajarkan oleh ustaz tadi itu memang telah disebutkan dan telah direkodkan dalam kitab Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabarani. Tepat seperti mana yang disebutkan oleh ustaz berkenaan. Sahabat-sahabat, saya nak kongsikan kepada anda hadis berkenaan secara penuh. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Aisyah, isteri Rasulullah SAW, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa al-syahidu illa man qutil fi sabilillah." Faqala, "Ya Aisyah, inna syuhada'a ummati idhan laqalilun. Man qala fi yawmin 25 marrah, Allahumma barik fil maut wa fima ba'da al-maut, summa mata ala firashihi, a'tahu Allahu ajra syahid." Wahai Rasulullah, adakah syahid hanya kepada orang yang mati ketika berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, jika benar begitu, maka para syuhada dalam kalangan umat aku akan menjadi sangat sedikit. Oleh itu, sesiapa yang menyebutkan bacaan ini sebanyak 25 kali setiap hari, lalu dia meninggal di katilnya pada hari berkenaan, nescaya Allah akan memberikan dia ganjaran pahala syahid." Doa tersebut ialah, "Allahumma barik fil maut wa fima ba'dal maut." Ya Allah, berkatilah pada kematianku serta apa-apa yang berlaku selepasnya. Menariknya, selain daripada hadis ini hanya menyebutkan tentang satu hari 25 kali, bukan waktu subuh 25, lepas maghrib 25, tetapi hadis ini juga hanya direkodkan oleh Imam At-Tabrani sahaja di dalam kitab hadisnya. Manakala para ulama lain sebelumnya tidak melakukan hal yang sama. Apatah lagi di dalam sanad riwayat yang dibawa oleh Imam At-Tabarani ini mempunyai masalah yang cukup banyak. Antaranya ialah seorang perawi yang bernama Nadrah binti Jahdam bin Abdullah. Ialah seorang perawi yang majhul, iaitu seorang yang tidak dikenali kredibilitinya dalam penyampaian hadis. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullah dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid pada bilangan 9557. Itu yang pertama. Kemudian perawi yang kedua, Muhammad bin Musa juga adalah perawi yang majhul yang pernah meriwayatkan hadis palsu daripada Syu'aib bin Imran Al-Askari.
Oleh itu, hadis ini bukan sekadar daif tetapi ia berada pada kategori daif jiddan. Dengan maksud hampir pasti ia bukanlah kata-kata Nabi Muhammad SAW dan peristiwa itu hanyalah reka-rekaan semata-mata. Serta kita tidak boleh untuk mengatakan bahawa ia adalah sabdaan Nabi Muhammad SAW. Justru itu, doa ini tidak sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak terbukti bahawa ia diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka tidak boleh kita sandarkan terus kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita sandarkan terus, kita telah melanggar kaedah di dalam disiplin ilmu hadis. Pun begitu sahabat-sahabat, sekiranya anda bertanya kepada saya, bolehkah untuk mengamalkan doa berkenaan? Saya katakan tiada masalah. Kerana lafaz doa itu adalah lafaz yang baik. Seperti mana kita boleh untuk berdoa, Ya Allah, muliakanlah isteriku kerana dia selalu menolong aku kemas rumah, jaga anak-anak, masak masakan yang sedap-sedap untuk aku dan keluargaku walaupun dalam keadaan dia susah hati, penat dan juga lelah. Boleh tak kita doa macam tu? Boleh. Maka doa Allahumma barik fil maut wa fima ba'dal maut, ya Allah berkatilah pada kematianku serta apa-apa yang berlaku selepasnya juga boleh dilakukan. Tanpa kita kata bahawa ia adalah sabdaan Nabi Muhammad SAW dan ada pula ganjaran pahala mati syahid. Apa yang kita mahu daripada doa itu ialah doa itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala sehingga kita ini hidup di dunia dan mati kita nanti serta kehidupan-kehidupannya selepas itu akan diberkati dan dimudahkan oleh Allah SWT. Maksud berkat dekat situ ialah kita mendapat kebaikan yang banyak. Siapa yang tak nak? Pastinya saya pun nak, anda pun nak, ustaz yang berkenaan juga nak. Jadi tak ada masalah untuk kita nak doa dengan doa berkenaan. Sahabat-sahabat, sebagai info tambahan, doa ini sebenarnya lebih tepat disandarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis daripada kalangan tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Beliau ni dia tak pernah jumpa Nabi, dia juga tak pernah jumpa sahabat Nabi dan dia sendiri pun tak riwayatkan benda ni terus daripada Nabi SAW. Mustahil lah dia riwayatkan terus daripada Nabi SAW. Tetapi ada tak dia membaca doa ini? Ya, dia membaca doa ini. Di dalam kitab Musnad Ibn Ja'ad disebutkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri dia pernah berdoa, Allahumma sallim sallim Rabbi barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, selamatkanlah Tuhanku, berkatilah pada kematianku serta apa-apa yang berlaku selepasnya. Anda boleh rujuk dalam Musnad Ibn Ja'ad nombor 1786. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat, saya tahu ramai daripada kalangan anda yang sedang menonton telah mula berhati-hati di dalam memilih doa-doa dan zikir-zikir. Kerana dibimbangi doa dan zikir itu tidak diajarkan baginda Nabi SAW sehingga ia terbuka kepada sumber yang tidak dipercayai dan palsu. Saya juga seperti anda. Saya suka amalan-amalan dan doa serta zikir yang saya lakukan berdasarkan kepada hadis-hadis yang clean, berdasarkan kepada hadis yang bersih. Bahkan saya suka untuk memperbanyakkan amalan daripada hadis-hadis yang sahih. Oleh itu, saya sangat-sangat mahu berkongsi dengan anda 5 buah buku yang bermanfaat untuk upgrade ilmu zikir dan doa kita semua. Yang pertama adalah buku 267 doa dan zikir harian atau nama lain dia ialah Hisnul Muslim, perisai Muslim. Buku ini merekodkan hadis-hadis yang pelbagai di dalam hal zikir daripada pagi sehingga ke petang. Buku yang kedua ialah buku saya sendiri berjudul Zikir dan Doa Rasulullah SAW. Ia adalah buku yang boleh dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang mesra poket, boleh masuk dalam poket, boleh bawa berjalan-jalan. Dan ia adalah himpunan zikir yang sahih dan hasan saja. Senang hati bila nak amal. Ada zikir selepas salat, ada zikir pagi, ada zikir petang, zikir waktu malam dan zikir-zikir pilihan. Yang ketiga ialah zikir selepas salat antara sunnah dan juga bid'ah, tulisan daripada Kapten Hafiz Firdaus. Ia adalah penjelasan dan penelitian terhadap zikir-zikir selepas salat yang kita lakukan pada hari ini. Benarkah zikir kita selepas salat itu bertepatan dengan sunnah baginda Nabi SAW? Yang keempat, saya nak bagi e-book agar doa diperkenankan Tuhan yang ditulis oleh Cikgu Hairi Nonci. Dia menyingkap 21 rahsia doa yang mustajab berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Seterusnya yang kelima ialah e-book soal jawab adab-adab berdoa yang ditulis oleh Kapten Hafiz Firdaus yang mempunyai fokus yang sama dengan e-book agar doa diperkenankan Tuhan. Sahabat-sahabat, 5 buah buku ini harga sebenarnya adalah RM105, tetapi saya benar-benar nak anda semua miliki hari ini. Jadi saya tak nak anda bayar RM105, bukan juga RM100, bukan juga RM90, tetapi saya bagi kepada anda dengan harga RM74 sahaja. Bukan sekadar buku ini saja, saya akan bagi satu e-book percuma kepada anda, iaitu zikir selepas solat dalam bahasa Sarawak. Mungkin awak boleh tengok macam mana ia diterjemahkan dalam bahasa Sarawak. Demikian juga saya nak hadiahkan kepada anda salah satu daripada special edition button bash saya ini yang bersaiz 58mm seperti ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Tetapi ia terhad kepada stok yang saya ada. Tak banyak saya ada 200 stok sahaja. Cepat segera untuk dapatkan. Moga-moga saya dapat bantu anda, dapat bersama-sama anda untuk upgrade ilmu kita, ilmu zikir harian kita. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Terima kasih kerana anda menonton video hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.